Adawiyah Kasim nak pergi mana? Airport, nak balik Malaysia dah ke? Alhamdulillah. Terima kasih Fazila Syamimi Zulkifli 50 stars. Terima kasih Kak Nura An-Nur, apa khabar? Sarimah Kasim 30 stars, thank you. Faiza Ahmad 100 stars, thank you. Zawiyah Zakaria 50 stars, thank you. Nur Hasminin, pertama kali saya sebut. Nur Aini Hassan, Hanisa Syafi'i, macam mana rihlah Langkawi? Khairul Syifa 50 stars, thank you. Masya Allah. Nur Azizah Khalid, Nafisah Haji Hitam, Kak Sah, I miss you, pelukkan you di Menara Alusta. Izan Eric Anizah Aznis, Sabariah Mat Saman, Habibah Rasul, dah kemas baju ke? Fizah Ismail, Tati Yasin, ya Allah Tati Yasin mu ni kan, aduh, macam-macam sungguh lah Tati. Semalam semua orang dah dapat tahu botol tapue Tati Yasin, order kat dia. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada lebih satu. Macam mana nak pulangkan? Lebih satu rasanya botol tapue tu. Nak bagi dekat sahabat Latahzan, tak boleh nak campak gitu saja. Macam mana Tati? Nanti bagi tahu Ustaz. Ida 75 stars, takut dia jawab nanti Ustazah tak terbaca dah. Zabidah Alang Ahmad, Azizak Saloma Nurin Mai Kembar, apa khabar? Nur Aziah Abu Kasim 50 stars. Saya rasa macam nak muntah lah pula. Perut kosong, minum ayak, apa tu? Teh tarik buh, gitu lah. Mas Aziz Fizah Ismail 40 stars, thank you. Fatimah Mukhtar, Zabidah Ahmad, betul dah kembali ke dinding hijau putih. Alaikumussalam Anita Saleh, Rozita Abdul Razak, Raizah Awang Hamad Ahmad, Indo Imah Nur Faridah Abdul Aziz, Halimah Mu'in, Siti Anisah Mansur, Wan Saliza Wan Mahmud 50 stars, thank you. Nur Resah Ummu Wazif, Altamis Furqan, Liza Osman 50 stars, thank you. Azimah Ishaq Zahra Suhadi, Alhamdulillah. Hanisa Syafi'i, Masya Allah. Fatimah Umar, Masya Allah. Rin Ali, berkat doamu sayang. Cik Rodiah Syarif, Ina Sani, Syida Muhammad 50 stars, thank you. Ramsiyah Ahmad, Defiza Ismail, Nur Ali, Zainul Matnur. Ada yang sambut birthday ke hari ni? Sana Helwah bagi yang sambut birthday. Ada yang berduka ke? Moga Allah gembirakan, Masya Allah. Hasnah Izra Ibrahim, Azmi Tamat Yusuf, Nurmah Abdul Manan, Rania Hamid, Nur Sidah Anwar, Shimar Roz, Zahra Suhadi, Salwana Ayub, Cactus Berduri, Nur Azian. Inilah dia, baru ku kenal Nur Aziannya. Tahu dah yang mana, Masya Allah. Yus Marianti Yusuf, Joriah Kasim, Nur Haidar 50 stars, Masya Allah. Yus Marianti Yusuf 50 stars. Siapa tadi yang nama Yusuf tu? Tak nampak dah nama depan dia. Rasanya ini pun jemaah rihlah saya semalam. Basirah Mutalib 75 stars. Syarifah Safiyah, Rahimah Abdul Rahman, macam mana suaminya kak? Dah makin sihat ke? Maryam Muhammad, Siti Maryam Haji Zakaria, Fatimah Umar 75 stars. Wah, Hajah dah pandai bagi bintang. Aziramli, apa khabar? Mas Liza Bagiran, Majidah Mat Saman, Siti Zaleha, Yus Muhammad, Zarina Hasan, Nur Aziyah, Halimah Muhammad Ismail. Apa Nur Aziyah tulis tadi? Nur Hafiza Abdullah Rusminiya, Yuniza Hairudin Yuni. Tadi dah nampak nama Yusniza Yaziz. Masya Allah. Hanisa Syafi'i, subhanallah. Terima kasih banyak atas layanan terbaik.
Tak terbaik lagi tu. Roh ada dekat keramat, mana nak terbaiknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita nak mulakan. Rindu, dah lama rasa tak sebut nama sahabat-sahabat. Kak Mai Hassan, Sumiyah Ali 75 stars, thank you. Kita mulakan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada orang Langkawi rindu kat kita ke? Masya Allah. Sahabat Latahzan rupanya di Langkawi ramai juga sahabat Latahzan kita. Masya Allah, saya sangat teruja. Haslina Abdul Majid tak pernah tak bagi stars 300 stars. Masya Allah. Nak sangat jumpa siapa Haslina Abdul Majid ni. Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Rindu bebelan manja. Masya Allah. Insan hina 50 stars. Masya Allah. Siapa-siapa lagi? Baru habis dengar kuliah semalam. Tadi nama apa? Apah-apah. Lama tak dengar ustazah sebab badan tak sihat. Semoga diberi kesihatan. Sheila Art. Jumpa dekat Menara Alostar. Masya Allah. Seronoknya. Bila dapat jumpa ni, yang ingat saya ingatlah, bukan semua. Saya terkesan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana Dr. Maizura kita? Betul lah apa ditulis dekat Facebook dia semalam kot saya terbaca. Kenapa makin lama kita makin lupa? Sebab Allah nak suruh kita lupa akan dunia yang kita bakal tinggalkan. Sepanjang berlatahzan. Oh, Masya Allah. Siapa tu? Rosita nama dia. Dia kata sepanjang berlatahzan baru sekali ni Ustazah sebut nama dia. Masya Allah. Saya minta maaf kalau ada yang ternanti-nanti namanya disebut. Kalau boleh nak sebut semua nama. Namun apakan daya. Rosliza Nuh, Nur Aini Samuri, Luqman Hakim, Nurmah Abdul Manan. Baik, kita start. La Tahzan, muka surat 23. Tajuk hari ni best. Sejujurnya, La Tahzan 281 bab, tidak ada satu pun tajuk yang tak best. Anda memang rugi kalau tak follow. Gitu je lah. Rugi apa Ustazah? Ustazah tak rugi apa pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ustazah memang suka lagi ulang, lagi dapat menjiwai, lagi melekat, lagi rasa macam rugi kalau tak buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi bagi yang dengar secara, macam mana nak cakap istiqamah lah. Kalau kita tengok tulisannya Baiti Abdullah, sahabat kita kan, yang istiqamah tu sahabat, yang dengar selalu akan nasihat-nasihat Dr. Aid Al-Qarni dalam La Tahzan. Saya pun tak tahu macam mana nak sampaikan, sebab saya hanya membaca dan anda mendengar. Yang nak bagi faham tu Allah. Okey, setakat kita nak baca buku yang kita dah beli sendirian berhad tu, memang kita tak rasa macam dinasihat. Kita baca, kita menguap, adalah kan sahabat-sahabat. Jadi bila kita berjamaah seperti ini, subhanallah, kita rasa betapa kawan-kawan yang kita jumpa, buktinya Ustazah jumpa di mana-mana. Mereka siap boleh ulang. Ustazah, saya tak boleh lupa bab sekian-sekian, tajuk sekian. Terpahat, ternampak tulisan Siti Azmahani Muhammad, terpahat di hati saya. Dan itulah titik mula saya mengubah cara fikir saya. Subhanallah sahabat-sahabat, itu bukan kuasa Ustazah. Ustazah bukan ada kuasa apa-apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kuasa Allah yang berkehendak, yang memilih anda yang istiqamah untuk dapat rasa itu. Subhanallah. Okay?
Jadi hari ini kita sampai kepada muka surat 23, La Tahzan. Kalau yang bertanya-tanya pasal apa La Tahzan pula? Kita ada Ashabul Kahfi. Masya Allah. Hai. Indahnya nama Ashabul Kahfi. Laki kepuang ni. Okey, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Liz Rose pun pertama kali saya sebut nama. Subhanallah. Tajuk terimalah qada dan qadar Allah. Simple word. Biasa kita sebut. Tahu dah semua orang kena beriman kepada qada dan qadar. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana lagi kita nak bagi tahu hanya dengan pesanan-pesanan yang sentiasa kita follow ni. Ya, terima kasih Nur Aziah Abu Kasim, muka surat 23. Kita akan terngiang-ngiang sentiasa sebab kita tak pernah lari daripada ujian. Perempuan ya, Ashabul Kahfi, salam ukhwa fillah. Kadang-kadang kan sahabat, dia ni sahabat lama kita dalam Facebook, tapi kadang-kadang dia tukar nama. Dia tukar nama Facebook kadang-kadang. Macam kabarnya kita punya sahabat Julida Amoh dah tukar kepada Juzek. Aduh, acana atuka gitu, acana. Okey. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sampai bas kami sampai sepanjang perjalanan bermula 25 Oktober Rihlah. Saya percaya berkat doa semua anda juga lancar, cantik perjalanan, Masya Allah sahabat. Lancar, cantik. Silap pin Rin Ali. Kenapa silap pin? Saya tulis apa? Saya tak tukar tajuk La Tahzan. Minta maaf ya. Allahumma sallam. Ashabul Kahfi kan betul tukar nama. Apa nama Facebookmu yang lama? Tak mahu nyorok-nyorok, okey? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya tersilap tulis, tolong anda mention kepada semua kawan-kawan kita bahawa hari ini, hari Sabtu, La Tahzan, kita sampai bab 10, muka surat 23. Cantik semua perjalanan. Sebelum saya ke Langkawi, ada orang memomokkan, bukan saja sebut Langkawi banjir sahabat, tapi sebut Langkawi tsunami. Aku nak tergelak sakit perut dah, tapi mokcik-mokcik kan nak buat macam mana? Redha je. Ustazah, Langkawi bukan tsunami ke? Saya kata, kat tsunami dulu lah. Kan? Yang baru-baru ni Ustazah, tu banjir, bukan tsunami. Tak baik, betulkan lidah. Itu jadi doa nanti. Ustazah nak pergi juga. InsyaAllah, selagi mana pakar-pakarnya, pakar laut, pakar macam-macam. Macam mana pakar cuaca kata begitu begini pun sahabat, tetap Allah juga. Kan? Allah juga. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim tanpa menafikan akak ni Langkawi tsunami, memang teruklah bahasa akak ni contoh. Tak boleh. Kalau na'udzubillah min zalik jadi sungguh ketika kita berada di sana, dia akan padan mukakan kita je. Ada jenis orang sahabat-sahabat dirahmati Allah yang kita tak perlu menyampuk pun bicara dia. Yang kita hanya perlu layan dengan senyum sahaja. Sebab kita dah ada keputusan. Kita belajar dalam kitab La Tahzan Dr. Aid Al-Qarni, kita dah ada keputusan untuk membuat keputusan. So, keputusan yang kita buat itu pastikan berkat Bismillahirrahmanirrahim, kita benar-benar kuat sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk berdepan dengan apa jua kemungkinan. Bayangkan ya sahabat, Langkawi memang musim hujan. Lebat. Tapi ya Allah, ajaibnya, subhanallah, ajaib sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ajaib. Kuasa Allah. Apa yang menakjubkan saya, kuasa Allah ni, Masya Allah. Saya percaya berkat doa anda juga, sahabat-sahabat. Contoh kita daripada ferry nak naik ke bas. Cuaca elok, tarik beg ke dalam bas cantik. Singgah tepi dataran Lang. Belum sempat jemaah turun, tapi mula gerimis. Saya pun kata, kalau kita nak berjalan ke dataran Lang, gerimis ni mungkin boleh lebat. So, kita tak sempat balik atas bas. Tak apa, kita tukar. Itinerary ni macam plan hidup. Kita boleh tukar. Kita balik check in dulu, kita rehat, bersihkan diri. Terus nanti kita pergi keluar awal.
Keluar awal tu tengok sama ada kita nak patah balik ke dataran lang ataupun kita tarik itinerary yang lain tu, bahkan kita tambah. Apa yang tak ada dalam janji kami, kita tambah. Subhanallah. Tu dia Kak Roza Osman dah muncul, dah peserta Rihlah Langkawi yang paling ceria. So sahabat-sahabat, ada satu ketika tu kami nak makan tengah hari. Elok je sampai semua jemaah turun masuk dalam kedai makan. So lebat-lebat hujan, tak tahu nak habaq. Lebat sungguh. Elok je kami makan, nak naik atas bas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hujan pun seriat. Seriat, you know what is seriat? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cantik macam itulah. So ada surau yang kami pergi ni, bas tak boleh masuk. Jalan kaki. Masya Allah, bayangkan kalau ketika itu hujan. Sedangkan sebelum dan selepasnya memang hujan. Tapi ketika kami nak berjalan ke situ, tak hujan. Sampailah kami nak naik semula ke feri semalam. Saya punya berdoa, janganlah ombak bergelora. Kan cuaca macam tu sahabat. Tapi just nice, sangat cantik cuaca. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya selalu set dalam minda, hidup kita ni adalah musafir panjang. Mustahil untuk tidak ada ujian. Sebab hidup adalah ujian. Sahabat, dalam musafir pendek pun mesti ada ujian. Jadi saya kata, kalau sebelum okey, sedang bermusafir okey, biasa saja kalau on the way nak balik dari bermusafir itu diuji Allah. Ternyata betul, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Asalkan ujian tu jangan sampai yang kita tak mampu nak tempuh. Aksiden berapa kali kami nampak atas jalan semalam. Sahabat-sahabat, kita doakan Allah bagi kemudahan, kebaikan kepada mereka yang diuji begitu. Tapi kita, driver kita drive dalam keadaan hujan, resah juga. Tapi Masya Allah, perbanyakkan doa. Subhanallah, sampai ke Taman Keramat Permai pukul 11.30 malam. Tepat. Jadi kami diuji dengan sedikit jam. Kalau tidak, sebelum pukul 10 malam boleh sampai kot 11.30 malam. Sampai Taman Keramat Permai. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas sampai Taman Keramat Permai, saya tak balik rumah lagi. Saya terus start kereta pergi rumah bapa. Jadi lega sebab dapat tengok lagi matanya, walaupun matanya sudah tak boleh melihat kita, sahabat. Matanya semakin kabur, bahkan mungkin dah tak nampak langsung. Lepas tu saya nampak memang macam orang mild stroke lah dah, kan? Bahasanya dah tak ni. Tapi kita percaya, sahabat-sahabat, Allah datangkan semua ni adalah untuk menguji. Bukan ujian bapa saya yang tak sihat, tapi ujian adik-beradik kita juga. Jadi minta jangan syaitan jadi orang, syaitan ni jadi makhluk yang melaga-lagakan, merosakkan keadaan. Apa bahasa lidah yang kita patut tahan, ditahan. Apa perbuatan yang mampu kita sumbangkan, kita sumbangkan. Apa yang tak mampu kita minta pada Allah, hantarkan bala tenteranya untuk membantu dengan pelbagai cara. Saya bukan seronok sangat ke sana sini, sahabat. Saya curhat dengan bapa saya semalam. Saya bukan seronok sangat. Kalau benda tu untuk diri saya sendiri, wallahi, saya sanggup je tinggal apa saja. Sebab apa? Sebab tak melibatkan orang lain. Itu urusan peribadi saya. Kerja saya bukan urusan peribadi saya. Tapi saya selalu sematkan dalam kepala saya, demi ummah kerana Allah. Kalau itu urusan demi ummah kerana Allah, terlalu banyak sebenarnya yang kita korbankan. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lega dapat tengok. So kita tak tahu apa yang Allah nak uji lagi ke depan. Maka percayalah sahabat, nasihat Dr. Aida Al-Qarni, terimalah qada dan qadar Allah ni sangat terbaik untuk kita jadikan satu azimat menguatkan jiwa kita. Jadi saya masuk ke rumah jam 1.15 pagi malam tadi. Saya sempat update status. Setiap hari saya jadikan itu macam satu diary yang open untuk dibaca. Sebab kalau ada pelajaran, ambillah. Kalau ada keburukan, doakan Allah ampunkan dosa saya. Dan jangan sekali-kali tiru, sahabat-sahabat. Sebab bagi saya, itulah diary saya di zaman ini. Yang dulu-dulu pun kita tulis diary juga, kan? Tapi mungkin tersembunyi. Sekarang, apa tujuannya?
bukan untuk manfaat diri semata, tapi kalau ada kebaikan untuk orang yang membaca. Saya pandang ini juga adalah dakwah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian yang syoknya nanti dia akan muncul sebagai memori FB yang membuatkan kita terkenang. Gambar-gambar yang kat dalam tu dulu ada, sekarang tak ada mungkin. Subhanallah sahabat-sahabat. Kita belajar untuk pujuk diri kita, terima. Kerana bila kita sudah terima, Masya Allah, disitulah kita berada di puncak redha. Berada di puncak redha. Sahabat, kalau saya tengok keadaan bapa saya tu, dalam banyak-banyak ratusan kot, kan mungkin dah nak cecah ribuan orang mengadu secara lisan, berdepan, tulisan mengadu pada saya tentang bagaimana mereka diuji oleh ibu dan ayah mereka. Serius, saya kata apa yang kami lalui itu sebenarnya kecil. Jadi doa saya mudah-mudahan kami mampu ya Allah. Jangan sampai engkau uji kami dengan sesuatu yang kami tak mampu. Dan Allah tak zalim. Allah jamin apa yang Allah beri ujian pada kita, kita mampu. Jangan mudah melenting. Ini fasa kritikal. Fasa yang iblis nak melaga-lagakan siapa saja, sahabat-sahabat. Anda hati-hati kalau Allah pilih anda untuk meletakkan syurga, yakni ibu atau ayah anda di rumah. Percayalah ini pilihan Allah. Dan hati-hati dalam berbahasa dan sebagainya. Sebab di sana ada makhluk yang dengki pada anda. Dia ni senang nak ke syurga ni sebab bela orang tua dia. Tapi macam mana aku nak bagi dia ke neraka? Ingat, si laknatullah tu sentiasa berusaha tanpa jemu untuk kita ni mengikut dia ke neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi pandang ini lubuk pahala aku. Dia akan mengubah cara kita berfikir. Subhanallah. Sahabat-sahabat, kita baca satu persatu. Jadi saya minta maaf, saya sengaja start lambat tadi sebab saya dah bajet masa saya untuk kuliah di Puchong pukul 9.30 pagi ni lebih kurang 1 jam. Kak Yanti Hamid ajak saya bersarapan di rumahnya. Saya ketepikan. Itu urusan peribadi saya. Apa saja yang boleh diketepikan, sahabat, saya ketepikan. Tapi kenapa Ustazah tak cutikan kelas kat Puchong? Wallahi, saya kalau boleh nak cuti kelas kat Puchong tu. Tapi bukan urusan peribadi saya. Anda mungkin nampak peribadilah tu. Kalau tak pergi mengajar, tak ada sampul. Suka hatilah sahabat-sahabat. Tapi Masjid Asyakirin tu nak booking Ustazah ni, ya Allah, saya dah naik segan dah. Kan kejap cancel sebab saya terpaksa ada kerja yang lebih penting. Yang ni, subhanallah, Allah dah susun atur. Masya Allah, saya niatkan, saya cakap depan bapa saya semalam, kalaulah semua sedikit sangat kebaikan-kebaikan yang saya buat ni boleh jadi laluan mudah ataupun menjadi asbab Allah ampunkan mak ayah saya, mudah-mudahan itulah sahabat-sahabat. Kita belajar untuk meletakkan diri kita pada kepentingan orang lain, bukan pada kepentingan diri kita sendiri. Subhanallah, asli zaman ahli syurgalah tempatmu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terimalah qada dan qadar Allah. Pemilik kitab Al-Tahzan buka muka surat 23 bab yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Tidak ada sesuatu atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yakni pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sahabat, tisu ni jatuh. Kan? Kecil je benda ni. Tisu ni jatuh. Sebelum dia jatuh, sudah ada tulisan kejatuhannya ini di dalam Lauh Mahfuz. Ini maksud kita kena yakin. Ya Allah, aku tersadung batu. Luka kaki aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah ni, kepada Allah kita kembalikan. Kenapa kita sebut dari Allah? Allah yang nak peristiwa ni berlaku. So dia baik ke dia buruk ke, Allah yang nak perkara ni berlaku. Tolong set dalam minda kita setiap kali kita dapat apa pun, kita bahagia, kita derita, Allah yang nak perkara ni berlaku.
Masya Allah sahabat, bila kita faham, kita akan menyatakan la haula wala quwata illa billah. Aku lemah ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab Allah nak benda ni berlaku. So sebelum kita bertempik mengapa aku, sebelum kita menyalahkan orang tu orang ni, tolong bagi tahu diri dulu Allah nak benda ni berlaku. Yes, mungkin asbab orang tu lah aku jadi macam ni. Mungkin asbab begitulah, mungkin sebab ni, macam-macam kan. Kalau aku tak keluar rumah tak jadi aksiden ni. Hey, sebelum semua kalau-kalau itu, sebelum semua kita salahkan orang tu, Allah nak benda tu berlaku. Faham ya? Apa buktinya? Surah Al-Hadid ayat 22. Percayalah bila kita mampu set dalam kepala kita begitu, tadi nak marah tu 100 darjah, dia akan turun jadi 50 darjah. Faham maksud Dia akan kita mampu daripada kita nak marah sahabat-sahabat, kita akan tukarkan. Dia tanya grup kita okey ke? Apa tu? Siapa yang tanya soalan grup kita okey ke? Apa tu? Tinta pena telah mengering. Lembaran-lembaran catatan ketentuan telah disimpan. Setiap perkara telah diputuskan dan takdir telah ditetapkan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Farida, Ferry Langkawi tersangkut semalam. Siapa Farida ni? Ferry Langkawi tersangkut semalam. Dia tanya soalan kat saya ke dia nak bagi tahu sesuatu? Saya tak faham maksudnya. Subhanallah. Tidak sekali-kali akan menimpa kami. Ada nama Yun. Kami teringat Kak Yun Taslim. Ni namanya Yun. Masya Allah. Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ada dalam surah Taubah 51. Maksudnya pukul 10 malam Ferry tersangkut dari Langkawi. Tak faham. Apa maksudnya tu? Nak tahu juga apa tu. Fatimah Omar, dia bagi tahu. Apa tu? Sekejap saya semalam berakhirlah kita semalam kawan akak call tanya grup kita okey ke sebab dia dapat berita lagi. Oh, ya ke? Maknanya lepas kita balik tu ada kejadian yang tak diingini ya. Sahabat macam ni tahu. Bila kita dapat macam nasib baiklah tak jadi pada kita kan. Sebenarnya itu kita ni belum orang baik. Sahabat, kita dalam nak mempelajari akhlak Nabi SAW, Ustazah banyak terkesan. Tersangkut macam mana tu maksudnya? Allah ya Karim. Tersangkut macam mana tu maksudnya sahabat-sahabat? Dari Kuala Kedah ke Langkawi. Subhanallah. Semoga Allah permudahkan. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh kalaulah kita kata, apa ni, awak tahu tak malam tadi rumah jiran kita terbakar contoh. Rumah mana? Sebelah rumah kau tu lah. Kau tak sedar ke? Contoh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ke Kuala Kedah kita semalam kan, masa kita nak naik kat ferry, kita nampak ada orang hospital lah yang tolak stretcher bawa masuk dekat dalam ferry hala ke Kuala Kedah. Masya Allah, kan sayu hati saya sahabat. Bayangkan mesti dah tak ada cara rawatan dah di Langkawi, nak bawa macam minta maaf sebut macam orang usung jenazah lah cara nak bawa pesakit ni melintas lautan. Jadi sepanjang saya berjalan tu tak tahulah kepada saya ni hanya, ya Allah mak siapalah agaknya, resahnya lah keluarga dia, kau tenangkanlah hatinya ya Allah, kau permudahkanlah urusannya. Takut kan? Tengok tu saya cakap dengan Ustaz Azwan, sebiji tengok macam maruah mak abang dulu. Badan dia semua kan sahabat. Mengimbau lah, kita pernah jaga orang tua sakit kan. Bayangkan resahnya macam mana.
Jadi jangan pernah kalau berlaku apa-apa, nasib baik bukan kita. Betul lah sebagai manusia keluar benda tu, tapi perbaiki balik. Ya Allah, apa jadilah, mudahkanlah urusan dia. Ya Allah, rupanya kalau kita nasib baik bukan kita. Kita tak cakap pun, padan muka dia, siapa suruh naik feri petang. Kita tak cakap pun macam tu. Tapi kalau kita cakap nasib baik bukan kita, rupanya itu pun bukan akhlak yang baik. Faham sahabat-sahabat? Saya kan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, tersangkut sebab air cetek. Jadi bot tak boleh bergerak, kena tunggu air pasang tinggi baru boleh bergerak. Ya Allah Tuhan, Masya Allah, semoga tak ada apa-apa. Orang tua, anak-anak mesti resah gelisah kan? Mesti kecoh lah benda macam tu. Allah ya Karim, semoga Allah mudahkan semua dan semoga kabarnya telah selamat semua insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ina Ramizah ni mesti orang Langkawi. Macam tu kan, ya Allah, sedihnya sahabat saya tengok semalam tu. Permudahkanlah, padahal kami naik feri Kuala Perlis ke Kuala Perlis. Orang yang diusung tu dibawa masuk ke feri yang ke Kuala Kedah. Jadi bila anda sebut Kuala Kedah ni, saya teringatlah semalam, Masya Allah. Baik, apa saja macam kami lalu semalam, penyebab jam tu adalah aksiden kereta Porsche warna kuning masuk dalam longkang besar tu sahabat. Lepas tu lori terkopak habis semua. Macam mana jadi macam tu. Jadi kita, Allahu Akbar, anak siapalah tu. Ya Allah, tahu dah ke belum family-nya, permudahkanlah urusannya. Tu kita macam terkedu sekejap walaupun bukan kita. Bukan kita nak cakap, padan muka tu mesti bawa laju sangat tu. Tu mesti baik bukan kereta kita yang kena. Tu masalah lah sahabat, hati kita ni belum betul-betul bersih. Ustazah pun belajar demi belajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita nak mati dalam keadaan hati kita ni sentiasa bersangka baik kepada Allah. Macam tu. Kita nak miliki hati yang macam tu. Bukan mudah. Tapi kita kena belajar. Perbaikan. Penambahbaikan. Macam gitu. Sahabat-sahabat. Kita nak upgrade kita punya pangkat. Kita nak upgrade jenis rumah kita, kereta kita. Tapi bab akhlak kita tak pernah pun kita usaha untuk perbaiki. Dalam kita belajar, kita perbaiki diri kita sendiri. Ada banyak kesilapan kita. Walau siapa pun kita. Allahumma salli ala Muhammad. Buat jemput makan. Hakak dah lah lapak ni. Sabar je lah. Sabarlah. Apa yang membuat anda benar tidak akan membuat anda salah. Ni tulis belaka dekat Facebook kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang membuat anda benar tidak akan membuat anda salah. Sebaliknya, apa yang membuat anda salah tidak akan membuat anda benar. Sahabat, ada orang mengadu pada Ustazah. Saya sedih Ustazah. Saya ni orang kata sebab orang yang mengubat tu orang hebat. Tapi kenapa dia boleh cakap orang tu kena sihir sebab saya? Ustazah, saya tak pernah buat orang macam tu. Bukan saya. Ustazah tanya simple word kat dia. Awak buat tak benda tu? Tak Ustazah, saya tak buat benda tu. Tapi saya kena fitnah teruk. Kawan-kawan saya semua suruh saya saman. Saya kata boleh selesai ke dengan saman tu? Ya, kamu mungkin boleh dapat duit. Tapi ukhuwah, sebuah hubungan, tak Ustazah takkan jadi makin cantik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah ya Karim. Sanisah pun orang Pulau Langkawi ke? Itulah realiti bila kita duduk di pulau. Kalau ada kecemasan memang terpaksa. Allah, semoga Allah bagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah bagi kebaikan, betul kan? Di mana-mana pun sentiasa ada cabaran. Subhanallah. Hamidah Saad antara sahabat khidmat di Kedah yang saya tak boleh lupakan. Semoga Allah ganjari syurga kepada kalian semua. Amin. Apa yang membuat anda benar? Tolong pegang kata-kata ni. Kadang-kadang kita kena tuduh. Kadang-kadang orang cerca kita. Kadang-kadang kita dah buat yang terbaik tapi orang mengata juga. Sahabat, apa yang membuat anda benar tidak akan membuat anda salah. Sebaliknya, apa yang membuat anda salah tidak akan membuat anda benar. Saya percaya kata-kata ini tak semua kita 1.3K sekarang ni faham. Tapi orang dewasa yang dah terlalu banyak pengalaman, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada orang ajak Ustazah makan nasi lemak RM2. Amboi, hampa. Tak sempat makan lagi ni. Ketak dah, okay? Saya memang kena makan pagi sebenarnya. Tapi tak sempat. Sahabat-sahabat terlalu banyak sangat. Tapi kalau saya tak berkuliah pagi ni, saya akan kelepasan. Terlepas untuk berlatazan dengan anda sebab satu-satu saya nak buat.
Baik, jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa anda dan kukuh bersemayam dalam hati anda, maka setiap bencana akan menjadi kurnia. Setiap bencana akan menjadi kurnia. Ya Allah Tuhan, hidup ni kita perlu ada keyakinan yang tertanam kuat pada jiwa. Aku tahu apa yang aku buat, tapi jangan sampai ujub, jangan sampai takabur, jangan sampai riak. Apa yang Allah suruh kau buat, baru akan tertanam kuat pada jiwa, kukuh bersemayam dalam hati. Maka setiap bencana kita akan pandang sebagai kurnia. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Contohlah kalau ada, siapa yang tadi kata jaga mak dia sakit 10 tahun. Antaranya sahabat, memang ada orang yang dengan diuji maknya sakit macam tu. Sebab ada seorang hamba Allah ni mengadu pada saya, adik-beradiknya 6 orang, dia seorang je perempuan. Dia yang jaga mak ayah dia seorang-seorang. Sahabat, macam manalah pandangan yang 5 orang baki lelaki tu? Sedangkan Islam mengajarkan yang lelaki dulu patutnya ambil perhatian kepada orang tuanya, sahabat-sahabat. Kemudian bayangkan dia seorang-seorang menguruskan, ya Allah, bukan setakat uruskan pampers, boleh buang dalam tong sampah. Ni bapak dia ni lumuk najis daripada atas hujung rambut ke hujung kaki. Dia nak angkat pergi bilik ayak seorang-seorang, tenaga seorang perempuan. Elok bersihkan bapak, mak dia pula menjerit-jerit, dah kencing penuh atas tilam. Dia yang tarik tilam ni seorang-seorang. Ya Allah Tuhan, ternyata sampai hari ini dia masih hidup dengan tugasan itu. Allah ya Karim, saya tak dapat bayangkanlah sahabat-sahabat. Sepatutnya ujian macam ni dia makin menyatukan. Kita pandang bencana menjadi kurnia. Setiap ujian menjadi anugerah. Dan setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala. Ingat senang ke Ustazah nak ubah minda kita begitu? Macam mana kita nak pastikan bencana yang kita dapat ni menjadi kurnia? Contoh, sakitnya kita, barulah kawan-kawan yang lama tak jenguk kita datang ziarah. Aku minta maaf lah, kita masing-masing sibuk, aku dengan kau sakit ni, barulah aku datang nak ziarah. Bencana berubah menjadi kurnia. Orang rumahnya tenggelam mangsa banjir, kami orang KL datang pergi sampaikan sumbangan pada mereka. Dari bencana menjadi kurnia, bukan kita minta. Orang yang dapat sumbangan, ya Allah banjirlah lagi supaya senang orang bagi aku beras, makanan, semua tak payah kerja. Itu memang al-mengongi, sahabat. Kita tak nak bencana. Usaha sungguh-sungguh supaya terhindar dari bencana. Bila kita ikhlaskan hati kita menerima, percayalah dia akan menjadi kurnia. Subhanallah. Setiap ujian menjadi anugerah. Macam mana kita bila dapat ujian tu? Anugerah daripada Allah. Allah sedang bagi aku hadiah ni. Allah sedang sangat dekat dengan aku ni. Allah nak lidah aku tak berhenti menyebut namanya ni. Ya Allah Tuhan. Dia akan mengubah cara fikir kita, cara bertindak kita. Setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala. Terima kasih ya Allah. Kalau kau tak uji aku macam ni, mungkin pahala aku tak bertambah. Mungkin dosa aku pula yang bertimpa-timpa. Masya Allah Tuhan. Sebab tu dalam apa jua keadaan kita disuruh bersyukur pada Allah, pasti. Contoh, pagi ni saya tak makan pagi lagi. Contoh sahabat, syukur Alhamdulillah dapat ayak panas. Lega. Kalau kita, air panas je, mood kita tu akan jadi lain. Sahabat, alamak handphone ni, WhatsApp rosak pula. Kenapa dah tak boleh WhatsApp ni pula? Contoh, Alhamdulillah Facebook masih boleh. Cari apa yang boleh. Ya Allah, kenapa mak aku sakit pula ni? Ya Allah, susahnya aku nak jaga. Aku kena berhenti kerja pula. Ya Allah, syukur aku masih ada mak. Nampakkan yang tu dulu, sahabat, kita akan bantu. Apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Oh, Farah Liana dekat Dewan Mentalun Farah Liana tahu tak? Sebenarnya hari ini, tanggal 29, saya diminta untuk berforum dengan Ustaz Wadi Anwar. Masya Allah. Kan sahabat? Memang saya diminta untuk berforum dengan. Dan itu saat yang saya, antara yang saya tunggu-tunggu sebenarnya.
berkolaborasi dengan orang-orang alim. Sebab saya bukan orang alim. Bila saya duduk sepentas dengan mereka, saya nak dengar butir-butir mutiara mereka. Jadi awal lagi sebelum saya pergi Langkawi, minta Ustazah 29 hari bulan forum dengan Ustaz Wadi Anwar. Lepas tu saya, ya Allah naknya. Tapi kan daripada Langkawi, takkan saya nak stay di Kedah. Lepas tu saya tinggalkan jemaah saya. Sahabat, saya berfikir tentang bapa saya semalam sampai saya nak ambil tiket flight daripada Langkawi direct ke Subang untuk saya segerakan jumpa bapa saya. Tapi ya Allah, tunjukkan aku jalan, permudahkan ya Allah apa yang baik untuk aku ya Allah. Follow sentiasa dengan adik saya macam mana keadaan bapa. Kita nak buat keputusan tu kan. So ketika saya nak buat keputusan, aku nak terima ke tidak ni forum dengan Ustaz Wadi. Boleh je, aku ada kat sana ni. Stay 1 malam, jemaah balik sendiri. Semata-mata aku nak bersama dengan Ustaz Wadi Anwar ni untuk berforum. Saya dah janji dah dengan orang Puchong pagi ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa pula saya dah janji rehlah saya selagi saya hidup, sihat, sampai mula naik bas, turun semula bas dengan selamat. Jadi Farah Liana, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh jika tidak dia nak cakap macam ni, Allahu Akbar. Kalau tak, kalau tu sebenarnya jika tidak. Sebab Ustazah dah buat keputusan masa tu. So saya tak pasti program Ustaz Wadi Anwar pagi ni dengan siapa. Apa-apa pun asalkan manfaat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Jika keyakinan anda sebaca, apa kata Nabi SAW? May yuridullahu bihi khairan yusib minhu. Subhanallah. Siapa yang dikehendaki Allah, syukur apabila ada mak, boleh dengar muzik. Siapa tu yang tulis macam tu nak kena babak ni? Nampak tak lidi ni? Syukur, boleh jaga mak, boleh dengar muzik. Macam mana? Maksudnya jaga mak tu sambil dengar lagu. Kau jangan macam-macam. Siapa tu? Masya Allah. Comel lah hampa ni, Masya Allah. Allah beri saya ujian dengan anak istimewa terlantar. Saya terima dan reda. Allah bantu saya. Allah beri saya kekuatan. Ya Allah, ibu yang menjaga anak ni terlantar, moga syurgalah tempatmu. Subhanallah, kuat ya ibu. Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Saya dah tak tahu dah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Rozana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat rehlah. Memang rindu sampai hari ni, rindu sangat-sangat. Itulah dia. Sebenarnya Ustazah Zai tak boleh together-gather ni sahabat. Bila dah together-gather, dia susahnya nak lupa-lupa. Susah melekat kat hati ni. InsyaAllah. Oleh itu, may yuridullahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, niscaya Allah akan memberinya cubaan. Saya kan sahabat-sahabat bila baca hadis ni, saya memang nak nangis. May yuridullahu bihi khairan. Kalau Allah nak kita ni jadi baik, memang Allah akan bagi ujian. Ya Allah, kalau benda ni je kita pasak dalam minda kita, Allah nak aku jadi baik. Sebab tu Ustazah Zai selalu sebut, Allah sedang paksa kita jadi baik. Allah yang mengetahui lepas kita macam mana, sekarang kita macam mana, ke depan kita macam mana. Allah yang menciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Satu hari kita akan tak ada, kita akan diadakan semula di mahsyar. Allah tahu. Allah tahu kenapa Allah bagi ujian kita berbentuk begini saat ini sahabat. Allah sedang nak kita jadi baik. So jangan tersilap cara dan langkah dalam menyambut ujian Allah itu. Faham ya? Tolonglah pegang kata-kata macam ni. Nabi yang cakap ni sahabat. Kenapa kita tak percaya? Nabi yang cakap. Nabi yang lisannya tak pernah berbohong. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, kita kan nak hidup baik, nak mati baik. Niscaya Allah akan memberinya ujian. So kamu jangan mimpi nak jadi baik kalau Allah tak beri kamu ujian. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh itu jangan anda merasa gundah dan bersedih disebabkan suatu penyakit, kematian yang semakin dekat, kerugian harta atau rumah terbakar. Apapun sesungguhnya merupakan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan semua yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi.
Allah sayang Mas Niati Baharudin bercucuran air mata sejak tadi. Ya sahabat, sebab tu saya kata kitab Latahzan ni, dia kena dengan jiwa kita. Ramai di kalangan kita yang sedang diuji. Terimalah sahabat, apa bentuk ujian pun terimalah. Allah sedang paksa kita untuk jadi baik. Maka terima. Kita takkan rasa terpaksa, bahkan kita akan melaluinya dengan ikhlas. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau tak begini, aku takkan sebut nama Engkau berulang kali. Aku takkan sujud di tengah malam hari. Aku takkan lebihkan sedekah aku ya Allah. Subhanallah. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Wahai orang-orang yang sedang diuji, kita tak punya pilihan lain. Allah, aku tak nak ujian macam ni ya Allah. Aku nak ujian macam tu. Pindahkanlah ujian dia kepada aku. Nampak macam senang je. Kalau Allah pindahkan ujian dia kepadamu, kamu akan merungut lebih dahsyat lagi. Sebab kamu tak mampu. Allah beri kepada kamu ujian yang kamu mampu. Masya Allah. Selain menerima takdir itu, kerana Allah lah yang berhak menentukan. Allah yang berhak menentukan. Dengan adanya cubaan, anda malah mendapat pahala dan dosa pun akan diampuni. Dengan menerima, reda akan cubaan tu, anda sedang mendapat pahala. Pahala apa Ustazah? Saya bukan lepas solat. Saya bukan lepas bagi sedekah. Pahala engkau sekarang sedang diuji dan engkau terima dengan reda, engkau dapat pahala. Dan saat engkau menerima dengan reda, dosa-dosa engkau sedang digugurkan. Ya Allah sahabat, kenapa kita tak percaya? Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Eid Hamid Wahid, belum ada kitab Latahzan, nak Ustazah Zai belanja? Boleh. Sahabat, boleh. Saya boleh belanja anda kitab. Tapi tolong tepuk dada tanya iman Contoh kitab Latahzan ni RM45. Demi kekuatan kita, demi mujahadah kita. Anda rasa RM45 ni, sahabat, memang membebankan anda? Silakan WhatsApp tim khidmat kita. Kita bantu. Tapi tolong jujur dengan Allah. Tolong merasa malu dengan Allah. RM45 kita buang-buang saja. Kita makan benda yang bermewah-mewah. Kita mampu benda lain, sahabat. Tapi untuk kitab yang kita nak bersihkan hati kita daripada segala perasaan keburuk, nak mati dengan husnul khatimah, wah, tak payahlah. Nanti kalau dapat free baru aku ambil. Minta maaf ya sahabat, tapi sejujurnya wallahi, kalau ada sahabat kita yang RM45 ni kena kumpul dulu, anak terpaksa tak bayar yuran bas sekolah dan sebagainya, sila PM tim khidmat. Kita memang ada untuk anda. Ya sahabat, kita sama-sama nak bertolong bantu. Kita boleh bantu. Tapi saya sayang anda, saya kesian anda. Kalau benda yang untuk manfaat diri, kita rasa macam nak dapat benda yang free saja. Tapi kalau benda untuk membazir-bazir, benda kehendak, kita boleh pula. Dah ada tudung, alamak keluar lagi iklan tudung baru ni, nak belilah. Harga RM45. Kita tak rasa beban pula sebab ikut nafsu. So saya tak nak kita, bukan kita tak boleh tolong, tapi sahabat kita tak nak orang yang macam tu. Nanti kesian. Berkat belajar tu jauh nak dapat. Saya kesian, saya sayang anda. Sebab apa sahabat, macam mana ya orang lain belajar faham, mudah, hidupnya berubah. Tapi kenapa aku rasa macam curahai daun keladi je? Ini semua kaedah. Kita bersusah payah penuh mujahadah untuk dapatkan ilmu. Macam mana akhlak kita dengan ilmu tersebut, sahabat, semua ni mempengaruhi cara faham dan amal kita dengan ilmu. Faham ya? Saya memang terkesan kalau orang kata, Ustazah, saya belum ada kitab, saya tak mampu. Sungguh. Sebab tu sahabat, orang beriman ini Nabi ajar bukan hidupnya yang meminta-minta. Tapi kalau memang anda perlu dibantu, sila PM tepi sayang-sayang sekalian. Nikmat kita belajar berkitab ni, sangat nikmat. Okey? Baik, saya nak sekejap saya minta maaf atas keterlanjuran bicara. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan. Dengan adanya cobaan, anda malah mendapat pahala dan dosa anda pun akan diampuni. Maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah atas kesabaran dan kerelaan mereka
terhadap yang maha mengambil, maha pemberi, maha mengekang, lagi maha lapang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kata Allah dalam Quran surah Al-Anbiya 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Kita selalu nak ambil kerja Allah kan? Kenapa engkau buat aku macam ni ya Allah? Engkau tak kesian ke aku? Allah sahabat, jauh dengan orang yang, ya Allah, engkaulah Tuhanku, engkaulah matlamat hidupku, engkau yang berkehendak begini berlaku, maka engkau bantu aku ya Allah, aku nak terus kuat menempuh ujian ini, sebab di sana ada lubuk pahala aku, di sana engkau sedang gugurkan dosa-dosa aku, tunjukkan aku jalan macam mana aku nak keluar dari permasalahan ini ya Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saraf-saraf anda akan tetap tegang, kegundahan jiwa anda tidak akan reda, dan kecemasan di dada anda tidak akan pernah sirna sebelum anda benar-benar beriman terhadap qada dan qadar. Kita kata kita beriman kepada qada dan qadar, tapi bila kita diberi ujian, why me? Tu kan yang kita selalu tanya. Hei sahabat, kita nak dengar ke satu suara yang betul-betul menggegarkan arasy Allah? Why not? Engkau hamba kot aku Tuhan. Aku menuliskan segalanya takdir hidup engkau di Lauh Mahfuz. Engkau kena tempuh je. Kau kena ikut je. Bangkit berusaha untuk menempuh satu-satu perkara yang Allah telah berikan kepada kita. Sahabat, Allah ya Karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul kan Kak Hamidah Saad? Lapang dada. Itu kerja Allah. Aku tak boleh ambil. Kalau aku ambil kerja Allah, aku tak mampu. Allah kan maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Hasil milik Allah, aku hanya mengusahakannya. Kita hanya mengusahakannya. Tu Ustaz Asri Rabbani cakap kan. Tinta pena telah mengering bersamaan dengan semua hal yang akan anda temui. Maka jangan biarkan diri anda larut dalam kesedihan. Jangan menyangka diri anda sanggup melakukan segala upaya untuk menahan tembok yang menyangka diri anda, untuk menahan tembok yang akan runtuh, membendung air yang akan meluap. Kemain nak jadi hero sangat kita ni. Nak menadah hujan yang turun. Kau ingat kau nak tadah dengan berapa ratus baldi hujan yang Allah turunkan ni? Kemain. Nak mengelak takdir. Aku fire ni, takdir buruk tu takkan datang pada aku. Itu yang jadi macam-macam lah benda hitam kau bawa masuk dalam kehidupan kau. Sekian dimaklumkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Membendung air yang akan meluap. Menahan angin agar tidak bertiup. Sejuklah, jom kita tahan angin agar tidak bertiup. Kau siapa nak tahan angin? Allah ya Karim, nak tahan tayar motor daripada bergolek. Kau duduk tengah-tengah jalan, nampak motor. Langgarlah aku akan tahan tayar. Kau ingat apa? Kan? Superman, sahabat-sahabat. Itulah tengok sangat cerita-cerita tahyul gitu. Menahan angin agar tidak bertiup. Atau memelihara kaca agar tidak pecah. No way, sahabat. Benda nak berlaku, dia tetap pasti akan berlaku. So macam mana kita nak handle? Bahagian kita terima, usaha untuk bangkit. Sahabat, barulah datang petunjuk-petunjuk dari Allah untuk kita mendepani sesuatu yang berlaku atas izin dan kehendaknya Allah. Ya Karim, adalah tidak benar bila semua itu dapat terjadi dengan paksaanku dan paksaanmu. Kerana apa yang telah digariskan akan terjadi. Setiap ketentuan akan berjalan dan semua keputusan akan terlaksana. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman.
Dan barang siapa yang ingin kafir, silakan dia kafir. Kita selalu rasa, padan muka Allah, hari ni aku tak solat. Kau siapa nak mempadankan muka Allah ni? Padan muka Rasulullah, ajar penat-penat pasal solat, akhirnya aku tak solat. Tak kena panah peti pun. Semalam kami belajar bahasa Kelantan. Panah lita. Kan? Ui, apa benda tu, cik? Aku ingatkan lintah kat sawah Nahdoh Langkawi tu. Rupanya panah lita ni, panah. Macam mana tadi sebut? Panah lita. Dia nak cerita jiran dia tu kena, rumah dia kena panah peti. Oh, litar elektrik. Masya Allah, sahabat. Kan? Aku tak sembahyang pun tak kena panah lita pun. Aku tak sembahyang pun tak kena panah peti pun. Aku tak tutup aurat tak kena panah peti pun. Ayo, manusia apa kita ni? Semalam Dr. Malar sudah menegur kita orang Islam. Kan? Orang raya pakai congsam, hang pun nak sama pakai. Kalau yang Hindu ni lagi pelik. Orang pakai sari, hang pun nak beli kain sari, nak buat bagi jadi juga. Sahabat, tak apa lagi. Nak pakai cara macam tu, tak apa lagi. Dr. Malar, Allah ya karim. Malulah sahabat dirahmati Allah, malu. Dia cakap tak apa lagi lah nak pakai waktu pakaian. Itu budaya. Sahih anda Cina masuk Islam masih nak berpakaian-pakaian bangsa Cina. Tak salah. Tapi apa saja berkenaan agama dia. Main tiru je tak tahu benda. Main tiru je. Hampa cuba bayangkan kalau kita nampak Hindu sembahyang. Sambil dia rokok dia goyang-goyangkan buntut dia buat main-main. Hampa suka dah. Ini menghina Islam. Sama juga macam mereka. Kan duk nampak, ni apa hal lah dia nanda kat sini ni? Apa benda disebut, apa sindu? Saya pun tak kerti nak sebut lah. Ini tak boleh, ini agama kami. Aduh Tuhan, ramainya yang buat. Atas pelamin buat. Ni nak pergi beraya, depa Bali, depa raya, kita pula yang seronok sahabat. Allah ya karim, tiaru. Wah, pelik. Pelik ni tak tahu nak kata pelik macam mana. Nak tiru habis. Kan semua benda kita nak tiru. Tak fikir ada pasal agama ke apa. Kat mana jati diri kita sebagai orang beriman sahabat? Kat mana? Okay? Jadi kita perbetulkan. Tegur orang-orang di sekeliling kita. Dan percayalah dengan kebenaran. Yang mana tadi hilang. Anda mesti menyerahkan semua hal kepada takdir. Agar tidak ditindas oleh bala tentera kebencian. Penyesalan dan kebinasaan. Dan percayalah dengan kebenaran qada sebelum anda dilanda banjir penyesalan. Allah yang laku. Syidah Muhammad. Putu. Saya tahu putu mayam je, sorry. Dengan begitu, jiwa anda akan tetap tenang menjalani segala daya upaya dan cara yang memang harus ditempuh. Dan bila kemudian terjadi hal-hal yang tidak anda inginkan, maka itu pun merupakan sebahagian daripada ketentuan yang memang harus terjadi. Mana ada orang nak masuk dalam longkang? Tapi Allah nak benda tu terjadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan pula anda berandai. Lau anni fa'altu kadha wa kadha, lakana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini hadis yang saya baca dalam kitab Fasabrun Jamil semalam. Seandainya aku melakukan begini dan begini, niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah, semua yang telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Allah. Beriman kepada qada dan qadar ni, maksudnya sangat luas. Kita boleh pakai dalam kehidupan kita, sahabat. Kita boleh pakai dalam kehidupan kita. Berlaku apa sahaja, Allah nak ianya berlaku. Kuatkan aku, ya Allah. Ajarkan aku untuk terus menempuh, ya Allah. Okey? Yang bekerja di pejabat, saya minta maaf, sahabat. Ala-ala malam, gala, dinner, apa bendanya tu kan. Tema sekian-sekian. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak salah. Tapi bertemakan apa? Ikut budaya mereka, ikut agama mereka. Sahabat, apa yang mereka makan, tak tanya dah sembelih ke tidak, halal ke haram, semua nak diikut. Nak bagi best, nak bagi Allah saja-saja. Ingat, orang Islam tiru saja-saja.
tak ada benda manfaat. Pasal apa awak apa ni, macam mana nak cakap pasal apa awak buat macam gini? Contoh kan. Saja je tak boleh ke nak buat macam gini? Sahabat, kan? Kita kena ada, kenapa kita kena buat macam tu? Walaupun sekecil-kecil perkara, ada manfaat untuk agama. Ada manfaat untuk diri. Kita hanya disuruh tiru dan buat kalau benda tu ada manfaat untuk kita. Tapi kalau saja je nak tiru, suka-suka, itu tak boleh bagi orang Islam. Faham ya? Jangan pernah saja je suka-suka. Ya Allah Tuhan. Itulah kita namanya di sisi Allah sedang buat benda yang lara. Tolong perbetulkan. Siti ajar macam gini. Dulu-dulu kan gitu-gitu. Jadi Ustazah minta diri dulu. Ustazah akan ke Puchong. Jauh juga perjalanan ke Masjid Asy-Syakiri ni. So moga-moga Allah beri kekuatan. Sahabat-sahabat, doakan kita semua dalam kebaikan. Saling mendoakan dalam kebaikan. Semoganya yang baik-baik datang dan kita saling mendapat kekuatan dalam apa jua bentuk bentuk sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ujian yang Allah berikan adalah untuk Allah angkat darjat kita lebih tinggi daripada kebiasaan. Saya mengambil kesempatan berterima kasih semua anda yang mendoakan semua program-program Ustazah, kepada sahabat-sahabat utara yang join di Menara Al-Usta. Mana-mana yang tak berpuas hati, saya manusia biasa yang banyak kelemahan dan kesilapan. Maafkan saya dan saya sentiasa beristighfar kepada Allah. Apa saja yang kurang, apa saja yang saya tertunjuk salah kepada anda, maafkan saya, tegur saya di mana-mana kita buat keputusan hari ini. Kita nak menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah. Moga Allah redha pada kita. Moga Allah ampun dosa-dosa kita. Moga Allah kabul segala doa-doa kita. Sahabat peserta Rehlah Utara, maaf jua. Sebenarnya apa yang dalam perjalanan balik semalam tu, Ustazah tak banyak bicara. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah sedang intai-intai kan. Macam-macam lah dalam kepala Ustazah ni. Ampun maaf sayang-sayang sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab petang ni Ustazah ada taklimat akhir keberangkatan ke Baitullah dan kenduri meraihkan mereka untuk doa selamat dan sebagainya. Tolong bantu dengan doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih. Jumpa esok. Esok Ustazah di TV Al-Hijrah pukul 7 pagi. Jadi tak dapat bersama anda. Saya akan bagi ruang waktu dan masa tu insya-Allah. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Ustaz Azwan turun. Cepat sikit kan. Faham. Bye-bye. Assalamualaikum.